Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Alhamdulillah, syukur dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat bersua sekali lagi dalam program #Ibadah Heightened Alert. Mudah-mudahan dengan program ini kita dapat bersama para asatiza Masjid Al-Istighfar untuk menyampaikan tazkirah ringkas. Di sini ingin saya sampaikan tazkirah ringkas yang bertajuk kelebihan berbanyakkan beristighfar. Apabila dilihat makna di sebalik ungkapan istighfar, aku memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat dilihat bahawa ungkapan ini adalah suatu lafaz bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Jelas sekali bahawa lafaz yang sangat pendek ini amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu sama besarnya dengan taubat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia amat menerima taubat. Surah An-Nasr ayat yang ketiga. Justru pasti lafaz yang tinggi kepentingannya sehingga sering dianjurkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya ini memiliki banyak rahsia dan kelebihannya. Berikut adalah antara kelebihan-kelebihan mengamalkan istighfar di dalam kehidupan seharian kita. Diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah seorang hamba yang tidak dapat lari dari melakukan kesalahan dan jauh sekali dari kesempurnaan. Kelemahan diri dalam melawan hawa nafsu menyebabkan kita sering jatuh tersungkur di lembah maksiat. Namun janganlah pernah berputus asa dalam mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah beristighfar kerana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji seperti di dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, setiap kali pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, nescaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahawa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli beberapa banyak dosanya." Hadis riwayat oleh Ibn Majah dan Tirmizi. Dimakbulkan permintaan dan hajat. Orang yang sentiasa ikhlas memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti sentiasa dibersihkan dari dosa-dosanya. Apabila seorang hamba itu bersih dari dosa, maka munajatnya mudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dekatnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memakbulkan segala permintaannya dengan sifat Allah yang Maha Pemurah itu. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengisahkan kelebihan istighfar yang diamalkan seorang pembuat roti. Sepanjang malam, si pembuat roti akan membuat roti sambil beristighfar tanpa henti. Dan ini telah didengari oleh Imam Ahmad yang menumpang tidur di rumahnya. Lalu ditanyakan kepadanya apakah kelebihan yang diperolehinya melalui amalan istighfar yang bersungguh-sungguh itu. Dijawab si pembuat roti bahawa Allah SWT telah mengkabulkan segala permintaannya selama ini setiap kali dia berdoa, kecuali permintaannya untuk bertemu dengan Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Si pembuat roti tidak mengenali Imam Ahmad yang dipelawanya untuk menumpang tidur di rumahnya sendiri
ketika itu. Imam Ahmad sangat terkejut bagaimana Allah SWT telah merencanakan perjalanannya sehingga dia berteduh di rumah si pembuat roti. Ternyata juga ini semua untuk memperkenankan hajat si pembuat roti, iaitu ingin bertemu dengannya. Melalui kisah ini dapat dikongsikan bahawa antara kelebihan amalan istighfar ialah diperkenankan segala permintaan dan dimakbulkan hajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba-hambanya yang sentiasa memohon keampunan darinya. Dan istighfar juga dijauhkan dari azab dan bala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Allah tidak sekali-kali akan menyiksa mereka sedang engkau, wahai Muhammad, ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka beristighfar, meminta ampun. Surah Al-Anfal ayat 33. Para hadirin, marilah sama-sama mintalah ampun pada setiap masa, kerana sungguh kita tidak tahu ketika bila Allah SWT mengurniakan keampunan kita. Jangan kita berhenti mengharapkan keampunan Allah SWT, kerana kita tidak tahu lafaz yang mana diangkat Allah SWT sebagai asbab menyelamatkan kita dan keluarga kita dari azab dan bala di dunia dan di akhirat. Seorang pemotong daging telah ditanya oleh seorang ulama tentang amalan apakah yang sering dilakukannya sehingga kubur ayahnya begitu lapang dan bercahaya. Amalan apakah yang menyebabkan ayahnya tidak diazab di alam barzah sedangkan penghuni kubur yang lain berada dalam duka cita? Ternyata jawab si pemotong daging bahawa dia tidak pernah berhenti memohon keampunan Allah SWT untuk ayahnya. Dan amalan inilah yang menyelamatkan ayahnya di sana. Bila kita banyak beristighfar, memberatkan timbangan akhirat dan diangkat ke syurga. Kesayangan Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pernah berkata, beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Mengapa beruntung? Keampunan Allah SWT akan memadam segala rekod jahat di dalam catatan amal seorang hamba. Malah kejahatan akan diganti dengan kebajikan seperti firman Allah SWT, Bada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Furqan ayat 70. Maka pahala akan bertambah dan dosa akan berkurangan. Ini akan memberatkan timbangan di akhirat kelak. Selain pahala dan kebajikan yang banyak, Allah SWT juga menjanjikan syurga kepada mereka yang memohon keampunannya, seperti firman Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiayai diri sendiri,
Mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Surah Al-Imran ayat 135. Firman Allah lagi, Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dalam surah Al-Imran ayat 136. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat bagi diri kita dan juga keluarga kita. Sebelum saya akhiri, marilah sama-sama kita berbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah online dan qiyam at home bersama keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.